Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Memang hancurlah, kata netizen, habislah anak menantu Muhyiddin kali ini, kata mereka. Saya tak tahu apa maksud mereka. Saya cari dalam berita harian online, terjumpalah apa yang dikatakan oleh netizen dalam ruangan TikTok, YouTube, Facebook dan sebagainya. Mereka kata habislah menantu Muhyiddin. Saya cari, rupa-rupanya ini case-nya, ini isunya daripada berita harian online dengan tajuk Azam Baki hubungi saya, menantu Muhyiddin ada case besar, kata Anwar Ibrahim. Jarang sekali kita mendengar Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, mengatakan ada orang ada case besar. Jarang sekali. Yang selalu beliau kata dia hanya menyebut tanpa menyebut nama orang, tanpa menyatakan identiti orang itu yang sebenar, dan dia tidak beritahu status siasatan maupun status case itu kecil atau besar. Anwar tak pernah beritahu. Tapi kali ini dalam tajuk di BH Online ini, Anwar Ibrahim sendiri menyatakan status case itu bukan case biasa-biasa, bukan case kecil-kecil, tapi Anwar kata Azam Baki telah menghubungi beliau, menyatakan menantu Muhyiddin ada case besar. Wow, berapa besarnya kita pun tak tahu. Hanya Muhyiddin yang mungkin yang tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan beliau menerima panggilan telefon daripada SPRM mengenai kes penyelewengan projek membabitkan menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Datuk Muhammad Adlan Berhan. Pengerusi Pakatan Harapan PH itu mendedahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menghubunginya dan memaklumkan bahawa Muhammad Adlan mengingkari janji untuk pulang ke tanah air selepas dibenarkan keluar negara atas urusan tertentu. Oh, rupa-rupanya macam tu. SPRM sebenarnya telah pun membenarkan Muhammad Azlan ini untuk keluar negara untuk urusan rasmi, untuk urusan-urusan tertentu. Tetapi menantu Muhyiddin ini, yaitu Muhammad Adlan, sendiri mengingkari janji. Dia mengingkari janji untuk pulang ke tanah air selepas dibenar keluar negara. Wah, ini memang menarik. Memang menarik. Perdana Menteri berkata ketika panggilan itu dibuat, Azam Baki memberitahu bahawa kes membabitkan Muhammad Adlan adalah kes yang besar. Wah, berapa besarnya kes ini? Tak tahulah. Mana lebih besar daripada Najib Tun Razak, kita pun tak tahulah. Tadi perjalanan saya dari Sungai Long ke Chua, Port Dickson, dapat panggilan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam memaklumkan menantu Muhyiddin lari. Saya kata lari di mana? Saya tanya, kes ini kes kecil ke kes besar? Azam Baki kata kes besar. Sudah siasat, dah bagi notis, dah, kata beliau. Kemudian saya tanya, macam mana dia Muhammad Adlan boleh lari atau keluar negara? Dia Muhammad Adlan kata dia nak keluar, dia nak balik semula ke Malaysia. Tapi dia tak balik, katanya ketika berucap dalam Jelajah Perpaduan Madani Negeri Sembilan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Peroy malam tadi. SPRM sebelum ini dilapor mengesan dua lelaki bagi membantu siasatan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. SPRM dalam satu kenyataan berkata, dua individu yang dikesan ialah Muhammad Adlan Berhan, 48 tahun, dengan alamat terakhir di Lot 65 Sunway Kirana. Muhyiddin turut dilaporkan selepas itu enggan memberikan sebarang komen berhubung status menantunya Muhammad Adlan yang dicari SPRM. Mengulas lanjut, Anwar berkata beliau tidak mahu menjatuhkan hukuman terlebih dahulu kepada menantu Muhyiddin itu, sebaliknya menyerahkan kepada badan kehakiman bagi menentukan sama ada Muhammad Adlan bersalah atau tidak. Dia tak balik apa jadi, kita bagi notislah. Tapi itu tak apalah, proses siasatan hakim memutuskan. Kita belum tahu bersalah atau tidak, dia cuma dia SPRM kata ada kes, kata Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen Tambun itu turut menyindir kepimpinan Perikatan Nasional PN yang mendakwa mereka bersih dalam kempen mereka.
namun turut terpalit dengan isu penyelewengan. Saudara-saudara sekalian, ini memang pendedahan yang paling menarik sekali, yang paling panas sekali yang saya tahu hari ini. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya SPRM tampil lagi, baru 5 menit yang lepas SPRM tampil lagi umumkan cerita pendedahan yang lebih panas mengenai menantu Muhyiddin yang telah dikatakan melarikan diri. Perkara ini saya yakin Anda tak pernah tahu dan wajib beritahu kepada rakan-rakan Anda. SPRM kata menantu Muhyiddin peguam lari selepas wanted list. Rupa-rupanya betullah SPRM kata peguam dan juga menantu Muhyiddin sudah lari selepas disenarai wanted list. Ini yang berlaku rupa-rupanya. Jadi ramai antara kita tidak tahu rupa-rupanya mereka telah pun disenarai wanted list. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM percaya dua lelaki termasuk menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melarikan diri ke luar negara selepas dimasukkan dalam wanted list orang dikehendaki agensi itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pihaknya sudah beberapa kali cuba untuk berhubung dengan kedua-dua individu terbabit berkenan namun tidak berjaya. Jadi kalau ramai orang kata SPRM tak pernah hubungi, Azam Baki sendiri, Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, Tan Sri Azam Baki sendiri telah menyatakan, telah mengesahkan bahawa beberapa kali cuba dihubungi, tapi kedua-dua individu itu tidak berjaya dihubungi. Ini macam ada persamaan sedikit cerita dengan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, mantan ataupun Menteri Besar Kedah yang sementara, yang mana telah pun ditangkap pada waktu itu oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, pada waktu subuh kerana menurut polis mereka sudah cuba menghubungi Sanusi melalui telefon, melalui WhatsApp dan sebagainya, tetapi tidak dapat dihubungi dan telefon mereka di-reject. Jadi itulah sebabnya polis menangkap Sanusi kerana esok paginya dia perlu dihadapkan ke mahkamah untuk akta hasutan. Lepas itu cerita ini berulang lagi, tapi bukan pada Sanusi, pada menantu Muhyiddin, yang mana menurut SPRM mereka sudah pun menghubunginya beberapa kali, cuba menghubungi, tetapi kedua-dua individu ini tidak berjaya dihubungi. SPRM mengeluarkan kenyataan selepas banyak kali cuba berhubung dengan kedua-dua mereka untuk bekerja sama. Namun mereka gagal hadir ke pejabat SPRM untuk membantu siasatan. Kedua-dua mereka ini juga diperlukan untuk tindakan pendakwaan mahkamah. Mereka disenaraikan dalam orang dikehendaki apabila gagal hadir. Katanya dalam sidang media selepas majlis perbarisan tamat latihan kursus asas pegawai SPRM. Ketika ditanya, adakah kedua-dua mereka melarikan diri atau melancong ke luar negara, Azam menyatakan notis orang dikehendaki sudah dikeluarkan. Jadi, kata Azam Baki, Anda fikirlah, jika kita keluarkan wanted list, mereka melarikan dirilah, katanya lagi. Maksudnya, SPRM melalui Azam Baki mengesahkan bahawa menantu Muhyiddin ini telah pun melarikan diri kerana telah pun keluar dalam wanted list ataupun telah dimasukkan di dalam senarai dikehendaki tersebut. Kemarin SPRM mengeluarkan kenyataan mereka sedang mengesan dua lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sesebuah kementerian. SPRM berkata, Suruhanjaya itu cuba menghubungi dua lelaki terbabit yang juga seorang ahli perniagaan dan peguam secara terus dan menerusi peguam masing-masing namun gagal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling luar biasa sekali daripada Anwar Ibrahim. Apabila
isu paling panas melibatkan Muhyiddin Yassin, yaitu kehilangan menantu Muhyiddin yang entah kemana, yang diburu oleh SPRM. Akhirnya berapa jam lepas itu Anwar buka mulut, buka cerita. Anwar kata kepada Muhyiddin, kamu ditonjolkan calon Perdana Menteri, tapi menantu diburu SPRM. Betul lah kan, nak jadi Perdana Menteri tapi menantu pula melanggar undang-undang, tak datang dipanggil SPRM, kini diburu oleh SPRM. Itu komen terkini Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau akan memastikan siapa sahaja yang menyalahgunakan kuasa dan kedudukan, termasuk mempunyai pertalian kekeluargaan dengan individu berpengaruh, bagi mencuri hak rakyat, terus dikejar, ditangkap, didakwa, seterusnya dipenjarakan. Tanpa secara jelas merujuk perkara itu kepada sesiapa, namun ia dipercayai merujuk kepada menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu Datuk Muhammad Adlan Berhan, 48 tahun, yang kini diburu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bersama seorang lagi individu, seperti dilaporkan media semalam. Sekarang ini pula bila SPRM cari, dia lari ke luar negara, yaitu seorang adalah menantu kepada mantan Perdana Menteri. Bayangkan, kata Anwar, kamu ambil ratusan juta ringgit dan SPRM menyiasatnya untuk dipanggil sebelum ke mahkamah, kemudian kamu guna wang untuk lari, dan sementara keluarga kamu ditonjolkan pula sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, kata Anwar Ibrahim. Wah, ini memang sesuatu perkara yang boleh kita fikirkan, boleh kita kongsikan bersama kepada rakan-rakan untuk kita fikirkan sejenak dengan pikiran yang waras. Anwar Ibrahim kata, bayangkan kamu ambil ratusan juta ringgit dan SPRM menyiasatnya untuk panggil sebelum ke mahkamah, kemudian kamu guna wang untuk lari, dan sementara keluarga kamu pula ditonjolkan sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Sebab itu, kata Anwar, sebab itu saya kata, masa ada kuasa kamu ambil tanah, balak, nadir bumi, kamu curi saham, kamu ambil kontrak, rundingan terus, kamu ambil hak rakyat. Saya tidak ada hak, maafkan, dan saya akan kejar kamu, tangkap, dakwa dan masukkan ke dalam penjara, kata Anwar Ibrahim ketika berucap di hadapan ribuan hadirin, ketika berucap merasmikan Majlis Sentuhan Agro Madani Peringkat Negeri Perak di sini hari ini. Hadir sama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad. Semalam media melaporkan SPRM sedang mengesan dua lelaki tempatan termasuk Muhammad Adlan yang juga seorang ahli perniagaan bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. SPRM dalam kenyataannya berkata pihaknya cuba menghubungi dua lelaki terbabit termasuk seorang peguam bernama Mansur Saad, 69 tahun, secara terus dan menerusi peguam masing-masing, namun kedua-dua mereka enggan tampil memberi kerjasama. Ini satu pendedahan dan jawapan apabila Anwar Ibrahim buka cerita saja tentang ini, memang kita semua terkejut dan berpikir sejenak. Kata Anwar Ibrahim, kamu ditonjolkan calon Perdana Menteri, tapi menantu diburu SPRM. Wah, jadi tak tahulah apa pendapat kamu semua. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Inilah isu yang paling hangat dan paling mengejutkan saya, dan saya rasa saya nak ulas serba sedikit tentang perkara ini dipetik daripada Sinar Harian. Saudara-saudara sekalian, ada ramai netizen yang bertanya kepada saya apa akan jadi jika keputusan ini berlaku dalam pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 12 Ogos ini, yaitu pada hari Sabtu ini. Mereka kata apa yang akan terjadi. Dan saya dapati kalau ini yang berlaku,
ini keputusan ini yang berlaku, maka ada dua perkara besar yang akan confirm berlaku. Dan disokong pula oleh satu laporan di Sinar Harian yang mempunyai pendapat yang sama dengan saya, yaitu seorang penganalisis politik mengatakan bahwa Bersatu dan juga PAS akan retak jika mereka gagal, jika Pakatan Gabungan Perikatan Nasional gagal dalam pilihan raya negeri itu. Dan sekarang ini menurut daripada beberapa laporan media dan juga beberapa kajian yang telah dilaporkan, dikatakan bahwa hampir pasti Pakatan Kerajaan, yaitu Kerajaan Perpaduan, akan menang 4-2 di dalam PRN akan datang ini. Dan menurut laporan itu, yang dikatakan menjadi 4 itu ialah Kedah. Kedah akan jatuh tumbang dan akan dirampas semula oleh Gabungan Kerajaan Perpaduan. Walau bagaimanapun, ada juga yang mengatakan bahwa mereka ataupun Kerajaan Perpaduan akan menang 5-1 dan kerajaan yang akan tumbang ialah di Terengganu, yang mana akan berjaya dirampas. Kerana menurut penganalisis politik, Kerajaan Terengganu adalah contoh kerajaan yang mudah swing, boleh berubah pada bila-bila waktu, dan juga dilihat bahwa rakyat Terengganu sudah mula perasan dan mula menyedari mereka tertinggal banyak di belakang berbanding negeri-negeri yang lain, dan mereka mahu menuntut kemajuan yang sama rata dengan negeri-negeri yang lain, khususnya seperti Selangor dan Pulau Pinang, begitu juga dengan Negeri Sembilan. Namun, ada satu lagi kerajaan negeri, yaitu Kelantan juga, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad Maslan, tiada mustahil akan juga dirampas. Kata Ahmad Maslan, silap-silap akan dapat 6-0. Okey, kalau itu yang berlaku, kalau 6-0 maupun 4-2 ataupun 5-1 akan berlaku, Kerajaan Perpaduan menang besar dan ada berlaku berkurangannya kerusi di mana-mana tempat, termasuklah di Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan dan khususnya di Kedah, yang diramalkan akan berlaku, yang turut disokong oleh penganalisis politik ialah, kami meramalkan bahwa parti ataupun Gabungan Perikatan Nasional akan retak jika PRN mereka gagal. Ini kerana kita sudah lihat bahwa ada banyak, sekarang ini ada banyak berlaku pergeseran antara kepimpinan dalaman. Kita lihat ada berlakunya masalah dalaman, khususnya dalam Parti Bersatu dan juga melibatkan Parti PAS, yang mana ketidakpuasan hati berlaku dalam akar umbi PAS akibat daripada pemilihan calon yang menjadi pertikaian, termasuklah yang paling panas sekali berlaku di Pulau Pinang melibatkan Dominic Lau. Itu sebabnya ramai penganalisis politik mengatakan bahawa ada dua mungkin akan berlaku. Pertama, PAS dan Bersatu akan bercerai. Dan mereka kata, dan kami juga dapat melihat, PAS bukan tidak biasa meninggalkan pakatan. Mereka sudah banyak kali meninggalkan pakatan-pakatan. Bermula daripada Pakatan Rakyat, kemudian Muafakat Nasional, kemudiannya mereka meninggalkan Muafakat Nasional, meninggalkan UMNO, dan juga UMNO pun bercerai dengan PAS dan akhirnya sekarang berada pula dalam Perikatan Nasional. Tidak mustahil mereka akan tinggalkan Perikatan Nasional. Itu akan berlaku yang pertama. Yang kedua, mungkin akan ada tuntutan daripada Parti Bersatu, daripada akar umbi maupun daripada mana-mana parti komponen untuk meminta beberapa presiden akan letak jawatan. Antara presiden yang diramal akan disuruh, yang dijangka akan diminta untuk letak jawatan ialah Presiden PAS sendiri, iaitu Hadi Awang, yang mana telah pun membuat keputusan, beberapa keputusan yang dianggap kesilapan, antaranya tidak mencalonkan anak Nik Aziz. Tidak mencalonkan anak Nik Aziz melalui Parti PAS. Dan selain daripada itu, Parti Gerakan juga, iaitu Dominic Lau, dilihat sebagai presiden yang lemah apabila dapat dilihat beliau tidak dijemput, ataupun ada yang kata ditulis dalam laporan media, dihalau dalam kempen Perikatan Nasional PNBes
di Pulau Pinang. Jadi ada ramai mengatakan Dominic Lau adalah presiden yang lemah. Jadi sebabnya mungkin ada kepimpinan dalam parti komponen itu, yaitu Parti Gerakan juga akan menuntut supaya presiden itu letak jawatan. Dan besar kemungkinan Dominic Lau mungkin akan kalah di bayan lepas kerana pertama, mereka kekurangan sokongan daripada PAS yang merupakan mempunyai jentera paling kuat, yang mana ketua penerangan PAS di bayan lepas dan pula Pulau Pinang telah pun meminta supaya Dominic Lau menggunakan jentera parti sendiri untuk berkempen di kawasan tersebut, karena menurut beliau PAS pun tidak cukup tangan untuk membantu PAS, apalagi nak bantu lain, kata beliau. Jadi sebab itulah mungkin Dominic Lau akan kalah dan tidak akan ada tidak akan ada kerusi, dan mungkin akan dipecat daripada gerakan. Dan yang paling panas sekali ialah tuntutan mungkin akan menyebabkan kalau Bersatu kalah teruk di dalam PRN ini, ada kemungkinan ada tuntutan Muhyiddin diarah letak jawatan, diarah undur diri kerana beliau kini terpalit dengan begitu beberapa kes ke mahkamah, kluster mahkamah, dan sebenarnya tidak dapat dinafikan menjadi liability kepada Parti Bersatu itu sendiri. Selain daripada itu, kes yang terkini melibatkan menantu Muhyiddin juga kini tersebar luas, menyebabkan orang yang ada di atas pagar, para pengundi di atas pagar, mula memikirkan dan mula mengalihkan sokongan kepada parti kerajaan, yaitu Kerajaan Perpaduan. Jadi, mungkinkah selepas PRN ini Muhyiddin akan letak jawatan dan akan dipecat? Itu semua bergantung kepada keputusan pilihan raya yang akan diadakan pada 12 Ogos ini. Sebelum kita berpisah, saya mohon bantuan daripada anda untuk meninggalkan komen anda. Apakah pendapat anda sekiranya PRN nanti gerakan ataupun parti gabungan Perikatan Nasional kalah teruk? Pada pendapat anda, apa yang akan jadi? Saya sudah berikan buah fikiran saya, yaitu mungkin PAS dan Bersatu akan bercerai lagi, ataupun Perikatan Nasional akan bubar. Yang kedua, mungkin akan Bersatu akan menyertai Kerajaan Perpaduan dan bermaaf-maafan. Yang ketiga, beberapa orang presiden mungkin akan letak jawatan atau dipaksa letak jawatan. Dan yang paling teruk sekali, mungkinkah Muhyiddin akan digantikan sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan digantikan oleh orang daripada PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rupa-rupanya ini sebabnya Perikatan Nasional meletakkan calon-calon yang tiada kualiti, lemah. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Ada netizen ketika melihat laporan ini, mereka mengatakan memang confirmlah apa yang dikatakan oleh Amiruddin Syarif semalam, bahawa PRN Selangor, PHBN sudah mendapat majoriti muda. Walaupun belum lagi bertanding, belum lagi mengundi, Amiruddin sudah mengatakan, sudah melihat keputusan majoriti muda sudah diperoleh. Cuma tinggal tunggu sahaja diumumkan, dan yang lebih penting, kata Amiruddin, mereka sedang menuju kepada usaha mau dapatkan 2/3 kerusi di Dewan Undangan Negeri Selangor. Namun ini satu lagi pendedahan yang paling panas dan pasti mengejutkan Azmin Ali. Perikatan Nasional tiada pilihan selain letak calon lemah, kata penganalisis. Itu sebabnya ada pergolakan dalaman sedang berlaku, pergolakan yang sangat besar sedang berlaku berkaitan dengan kes peletakan calon yang mana membabitkan beberapa nama besar, menimbulkan rasa tidak puas hati dalam akar umbi Bersatu, dan telah pun mencetuskan pelbagai kejadian yang tidak diingini oleh Muhyiddin, antaranya peletakan jawatan dan juga keluar parti oleh ahli-ahli Bersatu.
Awang Azman Awang Pawi berkata, keputusan Perikatan Nasional tidak meletakkan calon yang sealiran dengan kem Azmin Ali boleh memakan diri. Perikatan Nasional PN mungkin tiada pilihan selain meletakkan calon yang sealiran dengan Azmin Ali. Walaupun menunjukkan prestasi buruk pada PRU15, kata seorang penganalisis. Awang Azman Pawi daripada Universiti Malaya berkata, keputusan gabungan itu tidak memilih calon tertentu mungkin akan membunuh diri. Parti itu mungkin cuba mengelak pemberontakan dari kem Azmin, katanya kepada FMT. Sebab itu, PN bergantung kepada Azmin. Dr. Afif Baharudin dan Rina Harun antara lain untuk mencapai kemenangan buat mereka. Walaupun orang dalam PN menganggap mereka calon tidak sesuai. Awang Azman berkata calon-calon ini mungkin berada dalam kedudukan lebih baik untuk bertanding disebabkan pengalaman dan sumber keuangan mereka berbanding seseorang yang kurang mantap. Pada 1 Ogos, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Faiz Naman mempersoalkan mengapa parti itu mencalonkan mereka yang tewas pada PRU15 sebagai calon PRN. Ini termasuk Azmin Ali yang bertanding di Hulu Kelang, Rina Harun Batu Tiga, Syasha Laina Abdul Latif Bukit Antara Bangsa dan Dr. Afif Bahardin Taman Medan yang semua disifatkannya sebagai lemah kerana ditolak oleh rakyat. Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata, sokongan Melayu amat penting untuk PN jika mau merampas Selangor daripada Pakatan Harapan PH. Pemilihan calon yang tepat amat penting di sini kerana pengundi Melayu mudah terpengaruh dengan isu sensitif. Jadi ia akan memainkan peranannya terutama apabila pengundi Melayu adalah majoriti di kawasan pilihan raya. Katanya secara tradisi pengundi Melayu di Selangor Utara tidak menyokong PN dan salah memilih calon boleh meredam peluang gabungan itu untuk merampas negeri itu daripada PH. Di sinilah pengundi Melayu mereka adalah majoriti. Jadi sedikit rasa tidak puas hati terhadap pemilihan calon, terutama calon yang dianggap bukan ahli bersatu asal, boleh menimbulkan masalah, kata Azmi lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. PN tiada pilihan selain letak calon lemah, kata penganalisis. Beliau merujuk kepada kem Azmin Ali yang mengatakan bahawa Perikatan Nasional mungkin tiada pilihan selain meletakkan calon yang sealiran dengan Azmin Ali walaupun menunjukkan prestasi buruk pada PRU15, kata seorang penganalisis. Awang Azman mengatakan keputusan gabungan itu tidak memilih calon tertentu mungkin akan memakan diri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.